Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama Ustazah di dalam tutorial panduan kebat. Jadi Ustazah minta semua kamu menyediakan pen, buku nota untuk membuat catatan. Baik. Untuk menjawab soalan kebat, kita mesti tahu tentang peruntukan markah yang diberikan. Ya, peruntukan markah yang diberikan. Untuk setakat ini, peruntukan markah di dalam soalan kebat SPM ialah sebanyak 4 markah. Ya, 4 markah. Buat masa ini 4 markah. Jadi, mari sama-sama kita lihat perincian markah yang 4 tersebut. Pertama, 1 markah untuk isi. Yang kedua, 1 markah untuk huraian. Kita panggil huraian ringkas. Kemudian 1 markah lagi untuk huraian lengkap. Dan 1 markah untuk kesimpulan. Jadi kesemuanya berjumlah 4 markah. Jadi di sini insya-Allah Ustazah akan bincangkan bagaimana cara kamu nak mengembangkan jawapan bagi soalan ataupun bagi jawapan kebat. Jadi di sini calon perlu mengemukakan berapa isi? Ya, sekadar 1 isi sahaja. Kemudian 2 huraian dan 1 kesimpulan. Okey, huraian ni tadi ialah huraian ringkas dan juga huraian lengkap. Okey. Baik. Mari sama-sama kita lihat cara membina jawapan kebat. Okey, cara membina jawapan kebat. Pertama, kamu mesti mengenal pasti sesuatu soalan kebat dengan mengetahui kehendak soalan. Bagaimana kehendak soalan? Ini dia ya. Yang dikatakan kehendak soalan ialah soalan bagaimana, kenapakah, beri hujah dan pendapat anda dan juga kemungkinan yang akan berlaku. Baik. Kalau soalan bertanya tentang bagaimanakah, jadi calon mesti menerangkan tentang cara. Ya, mesti menerangkan tentang cara. Jika soalan bertanya tentang kenapakah, calon mesti menjawab tentang punca ataupun faktor ataupun sebab. Ini sama je, punca, faktor, sebab ni sama je. Okey? Baik. Jika soalan meminta hujah atau pendapat kamu, jadi calon ataupun kamu perlu memberikan bukti ataupun contoh. Dan jika soalan bertanya apakah kemungkinan yang akan berlaku terhadap sesuatu isu, jadi jawapan mesti kamu mesti menyatakan kesan ataupun akibat. Baik, setelah kamu dah kenal pasti kehendak soalan, maka step seterusnya, yang kedua ialah kamu mesti menyenaraikan isi yang menepati kehendak soalan. Okey, isi yang menepati kehendak soalan. Maknanya kamu senaraikan dulu apa isi-isi yang terlintas di fikiran kamu. Kemudian pilih 1 sahaja isi yang kamu yakin boleh hurai dengan baik. Kita tengok contoh. Antara isinya, contoh isi ialah lemah iman, kurang didikan agama, terpengaruh dengan budaya negatif. Baik, di antara ketiga-tiga isi ni, mana satu yang kamu rasa kamu mudah untuk menghuraikan? Ya, ini mungkin soalan yang berkaitan dengan kenapa, ya, kenapakah sesuatu itu berlaku? Kenapakah perbuatan membuka aurat ataupun hiburan yang melampau itu berlaku? Apa-apa isu lah, kenapakah isu tersebut berlaku? Kenapakah isu tersebut berlaku? Terjadi ataupun berlaku. Okey, baik. Jadi apabila jika isu tu negatif, maka jawapan dia lebih kepada kerana kurang didikan agama. Itu isi dulu. Ataupun terpengaruh dengan budaya negatif. Baik. Senaraikan isi dulu. Ya, kemudian step seterusnya ialah menghuraikan isi. Ya, menghuraikan isi, hurai.
Bagaimana nak huraikan isi? Baik, kamu boleh menghuraikan isi dengan cara berikut. Ya, cara berikut. Okey. Pertama, kamu hendaklah memberi keterangan tambahan. Keterangan tambahan daripada isi tersebut, daripada isi tadi. Okey. Yang kedua, kamu boleh memberi contoh kepada isi tadi. Contoh macam mana? Dimulakan dengan seperti. Seperti apa, kan? Baik. Ataupun kamu boleh memberi dalil Al-Quran ataupun hadis. Ini cukup untuk boleh dalam huraian ringkas. Ya. Jika kamu memberi dalil Al-Quran atau hadis ataupun kamu memberi hikmah ya, atau kesan atau punca sesuatu isu tu, maka ini boleh jadi huraian apa? Lengkap. Betul. Ya, jadi kamu dah boleh nampak perbezaan dua tu, insya-Allah lah, ya. Okey. Di atas tu untuk huraian ringkas dan di bawah ni, dua lagi di bawah adalah untuk huraian lengkap. Dan ya, kamu juga boleh memberi perumpamaan ataupun kata-kata hikmat, ya, daripada kata-kata sahabat dan sebagainya. Okey. Itu untuk menghuraikan isi. Seterusnya, step yang terakhir ialah memberi kesimpulan. Ya. Kesimpulan hendaklah berkaitan dengan isi. Jangan kamu buat kesimpulan lain daripada isi dan huraian kamu tadi. Ya. Okey. Baik. Kesimpulan juga tidak boleh diambil, ya, tidak boleh diambil daripada apa? Isi jawapan. Tak boleh, ya. Dikira sebagai mengulangi isi. Okey? Dan kesimpulan hendaklah menjelaskan tentang cadangan anda terhadap isu yang disoal tadi. Okey? Baik. Calon boleh menyatakan kesimpulan dalam bentuk ayat pengajaran. Contohnya, kita hendaklah ataupun kita mestilah buat apa bagi cadangan. Dan diikuti dengan supaya ataupun agar ataupun kerana ataupun untuk, ya. Ini secara ringkas kita boleh buat kesimpulan. Fakta ni mesti jawapan kepada soalan yang ditanya. Huraian sebab mengapa anda menjawab seperti di atas, ya, mengapa. Kemudian tulis alasan atau sebab kenapa jawapan anda begitu. Ya, ini maksudnya huraian ringkas. Huraian lengkap pula kita boleh pilihlah mana-mana satu. Pilih mana-mana satu, iaitu hujah ke, dalil ke, peribahasa ke, kiasan ke, ataupun kesan. Atau satu lagi ialah contoh. Boleh. Jadi paling mudah Ustazah cadang ialah apa? Kesan. Kesan apa? Kesan daripada yang kita jawab dalam huraian ringkas tadi. Okey? Dan akhir sekali ialah kesimpulan di mana kita beri rumusan ataupun cadangan. Paling mudah cadangan lah. Macam diterangkan tadi. Okey? Dan jawapan minta tolong sangat-sangat jangan diulangi soalan. Ambil daripada soalan ataupun ayat yang kamu dah tulis di dalam huraian. Jangan ulang balik. Ataupun dalam huraian lengkap tadi. Ya, kalau nak ambil juga, sila ubah perkataan. Boleh? Hai. Kita bagi tips membina jawapan kibat. Okey? Baik, kaedah satu. Kaedah satu ialah IKKS. Apa tu IKKS? Institut apakah? Bukan, ya. Okey, kaedahnya ialah kita nak susun jawapan secara berpandu. Ya, jadi panduannya IKKS. Macam mana tu? I untuk isi. Ini I untuk isi. K kita mulakan ataupun kita sambung huraian dengan kerana. K lagi kita masukkan kesan. Dan S ialah simpul, ya, kita jadikan kesimpulan. So IKKS. Okey, seterusnya kita lihat contoh penggunaan kaedah satu.
Ya, kaedah yang satu tadi, yang apa tadi? Kaedah satu. I K K S. Kan? Ingat lagi? Baik. Jadi kita dalam soalan ni kita nak cuba guna kaedah ni. Ya, kaedah IKKS. Baik. Soalannya berbentuk, sekiranya anda seorang pemimpin, bagaimanakah anda menerapkan kesedaran kepada orang awam terhadap perkara di atas? Okey. Baik. Sebelum tu saya nak terangkan, ya. Saya nak terangkan soalan kebat di sini didatangkan stimulus. Stimulusnya ialah gambar. Okey. Baik. Ini dinamakan stimulus. Stimulus ni datang dalam berbagai bentuk, ya. Ada yang berbentuk gambar macam sebelah ni kan. Okey, ada yang berbentuk carta alir ke, contoh apa ni? Contoh wali kan, ataupun berbentuk jadual, berbentuk apa lagi? Perbualan, ya, ataupun dialog. Kemudian ada yang berbentuk ayat Quran, dia datangkan ayat Quran dan dia tanya. Kemudian ada yang berbentuk pernyataan, ya. Banyaklah. Ini yang boleh dijadikan sebagai apa tadi? Ya, stimulus. Apa tujuan stimulus ni? Ya, tujuan dia adalah untuk merangsang. Merangsang ke merangsang? Merangsang apa? Pemikiran, ya. Pemikiran kamu. Nak jawab nanti mesti berpandu. Dia nak pandukan jawapan dengan soalan tu. Okey, baik. Patah balik. Baik, berbalik kepada soalan tadi. Sekiranya anda seorang pemimpin, kita kena highlight, ya. Di sini soalan dia berfokus bahawa, ingat, ya, highlight pemimpin. Kita ni pemimpin, bukan pelajar. Jadi jawapan kamu tak boleh merujuk kamu sebagai seorang pelajar. Salah, ya. Okey, barulah soalannya. Soalannya apa? Bagaimana anda tadi pemimpin tadilah, menerapkan kesedaran. Macam mana cara nak terapkan kesedaran kepada orang awam tentang apa? Perkara di atas ni ialah yang vandalism ni lah, yang dalam gambar ni. Ya, yang dalam gambar ni. Okey, yang dalam gambar ni. Itu kita sebut sebagai tujuan dia nak merangsang jawapan kamu. Okey? Baik. So, apa yang kamu terlintas sekarang sebagai seorang pemimpin? Jadi, kamu tengok sebelah ni 4 markah. Bila 4 markah, maknanya mesti ada isi, mesti ada huraian ringkas, mesti ada huraian lengkap dan mesti ada kesimpulan. Ini kehendak yang mesti ada di dalam jawapan kebat. Okey. Ya, sekarang kita nak guna kaedah apa tadi? IKKS. Kita ambil contoh kaedah IKKS. Macam mana nak jawab? Baik. Pertama sekali kamu buat jadual ni. Ya, buat jadual. Buat jadual berasingan. Jangan buat jadual ini di dalam kertas jawapan kamu. Ini buat di dalam kertas conteng. Kamu buat jadual ni, kamu letak siap-siap keperluan jawapan. Iaitu isi, mesti ada huraian, mesti ada huraian lengkap dan mesti ada kesimpulan. Kemudian kaedah kamu tadi ialah IKKS kan? I, ni isi kan? K, S. Okey. Baik, apa isi kamu? Ingat, kamu sebagai pemimpin. Jadi sebagai pemimpin boleh menganjurkan hari sayang kemudahan awam. Ini contohlah, ya. Atau lebih mudah kamu nak buat jawapan, menganjurkan kempen. Kempen, kamu rekalah nama kempen tu. Di sini hari sayang kemudahan awam. Ya, nama kempen tu. Okey. Baik. Kerana apa nak buat kempen? Baru sambung huraian tadi. Kerana akan menimbulkan kesedaran tentang tanggungjawab menjaga kemudahan awam. Okey? Baik. Titik lah. Dah dapat 2 markah dah, ya. Markah isi dapat, markah huraian ringkas pun dapat. Ya, ini 1 markah.
Dan ini pun 1 markah. Okey. Kesan. Lepas titik, mulakan dengan kesan. Kesannya dapat mengurangkan masalah vandalism ataupun kerosakan. Jadi pemeriksa titik sini. Dia pemeriksa akan right dan tak 1 markah. Seterusnya kita simpul. Jadi kesimpulan Ustazah terang tadi mula dengan kita hendaklah beri cadangan. Apa cadangannya? Menghentikan segera perbuatan ini. Sambung sikit supaya duit negara yang dapat digunakan untuk memperbaiki harta awam. Sampai sini cukup. Tak perlu ni lagi dah. Tak perlulah panjang-panjang. Okey. Tengok. Kita hendaklah menghentikan segera perbuatan ini supaya duit negara digunakan untuk memperbaiki harta awam. Ataupun dengan lain jawapan, supaya wang negara dapat disalurkan kepada perkara yang lebih bermanfaat. Okey. So inilah yang kita katakan sebagai kaedah IKKS. Okey? Boleh? Baik, jadi jawapan kamu yang kamu dah buat dalam carta ni tadi, kamu mesti tulis dalam bentuk perenggan. Okey? Okey, kamu mesti salin semula jawapan kamu tu ke dalam kertas jawapan kamu dalam bentuk perenggan. Tak bolehlah dalam bentuk macam ni kamu jawab, ya. Jadi kamu kena buat dalam bentuk perenggan. Okey, baik. Dan satu lagi Ustazah cadang, dalam jawapan kamu ini kamu sentuh sedikit tentang gambar tadi, ya. Gambar yang ada dalam soalan tadi, ya. Okey, kamu sentuh balik. Jadi dalam soalan ni tadi ialah tentang vandalism. Ya. So jawapan kamu tadi sebut sikitlah tentang vandalism. Ini nak menunjukkan bahawa kamu alert dengan apa? Dengan gambar yang dimasukkan ataupun yang diletakkan sebagai stimulus. Okey? Jadi bila kamu kaitkan dengan gambar tadi, jadi jawapan kamu terpandu, terpandu. Kamu tidak merayau-rayau ke lain, ya. Dan ingat, semua ini kena salin semula di dalam kertas jawapan dalam bentuk apa tadi? Perenggan. Okey, hanya jawapan kibat sahaja yang berbentuk perenggan. Jawapan bagi soalan-soalan yang bukan kibat dicadangkan dan digalakkan kamu jawab dalam bentuk point, ya. Tetapi kalau soalan terangkan boleh juga kita buat bentuk point. Jawapan isi kena ada, huraian kena ada. Next, isi pula, huraian pula. Macam tu. Tapi bentuk ni, bentuk point. Okey. Tetapi bagi soalan kibat mesti perenggan. Dia tak boleh buat bentuk point. Kalau kamu buat bentuk point, hanya kamu boleh dapat markah isi dengan huraian sahaja. Maka huraian lengkap dengan kesimpulan kamu tak dapat. Okey. Ataupun hanya kamu dapat markah isi saja sebab kamu buat dash tak boleh. Kamu dapat markah isi saja. Baik, di sini ada satu lagi pattern, iaitu tapak kibat. Yang tadi tu berbentuk jadual, untuk kamu conteng di kertas, kemudian salin semula jawapan ke dalam kertas jawapan. Tetapi di sini ada satu lagi pattern, iaitu tapak kibat. Supaya kamu dapat jawapan supaya jawapan kamu terpandu. Okey. Baik. Kita cuba buat yang tadi tu. Okey, tapak dia. Isi tadi ialah menganjurkan apa tadi? Menganjurkan hari apa? Hari sayang kemudahan awam. Yang tadi kan? Tak tulis semualah. Kerana akan menimbulkan apa kesedaran tentang tanggungjawab menjaga kemudahan awam, kan? Dan ini menyebabkan, kalau nak guna ini menyebabkan lah, ini menyebabkan ni makna kesan lah. Ini menyebabkan
masalah vandalism menjadi semakin kurang, menyebabkan masalah sebut vandalism kaitkan dengan stimulus tu. Ini menyebabkan masalah vandalism semakin berkurang. Sampai situ pun okey. Kalau nak sambung dalam kalangan masyarakat pun boleh. Okey, cukup sampai sini. Habis. Dan kesimpulannya, kita hendaklah menghentikan perbuatan ini supaya harta negara dapat disalurkan kepada perkara yang lebih memerlukan. Okey. So di sini mengisahkan tandalah isi kamu ialah menganjurkan hari sayang atau kempen tadi, dapat 1 markah. Jadi huraian ringkas kerana akan menimbulkan kesedaran tentang akhirat. 1 markah lagi untuk huraian ringkas. Ini menyebabkan masalah vandalism semakin berkurang. Kesannya masalah vandalism semakin berkurang dalam kalangan masyarakat. Right. Lagi. Dan kesimpulannya, kita hendaklah menghentikan perbuatan ini. Perbuatan ini dia refer kepada vandalism tadi, yang mana dia berkait-kait lah jawapan kamu ni, supaya wang negara dapat disalurkan kepada perkara yang lebih berfaedah. Jadi dapat lagi 1 markah. So markah penuhnya ialah 4/4. Nampak? Okey, saya harap ini dapat membantu. Baik, seterusnya kita lihat kaedah yang kedua, iaitu kaedah eye coket. Apa eye coket ni? Ataupun kamu nak sebut eye coket ke, eye coket ke, boleh Baik. So, penyusunan jawapan berpandu kepada eye coket ni, eye ni ialah isi, co ni ialah contoh, ke atau ke lah ialah kesan, dan k yang last tu ialah kesimpulan. Okey, kita tengok. Saya rasa ini lebih mudah. Okey, baik. Penyusunan dia isi, contoh, kesan, kesimpulan. Okey. Baik, cuba kita tengok contoh soalan. Stimulus belum soalan lagi stimulusnya berbentuk pernyataan. Okey. Pernyataan. Okey. Apa pernyataannya? Negara Islam yang pertama di Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kuat dengan sokongan golongan Muhajirin, Ansar dan Yahudi. Inilah pernyataannya. So soalan dia yang ni. Sebagai anggota masyarakat, kita highlight balik. Masyarakat. Kita ni masyarakat. Jawapan mesti menunjukkan kita masyarakat, bukan individu. Okey. Bagaimanakah kita boleh menyumbang ke arah kekuatan dan kejayaan masyarakat majmuk di Malaysia? Kita nak menyumbang ke arah apa? Kekuatan ataupun kejayaan masyarakat yang majmuk. Bukan di Madinah tetapi di Malaysia. So kita fikir balik apa keadaan masyarakat majmuk kita kat Malaysia. Malaysia ni kan banyak bangsa dan kaum. Okey? Baik, kita tengok kaedah coket. Okey, kaedah coket. Macam Ustazah kata tadi, keperluan jawapan mesti ada isi, mesti ada huraian ataupun huraian ringkas, huraian lengkap dan kesimpulan. Ini memang wajib ada. Okey? Baik. Kaedah ialah, kita tengok tadi kaedah I coket. I coket. Okey. I tadi isi. Baik, isinya apa? Isinya ialah menghormati adat dan budaya kaum lain. Ini okey, ini isi. Kemudian contoh. Coket. Contoh, memenuhi jemputan daripada mereka. Okey. Titik dan kesan. Kesannya dapat, mula dengan dapat lah. Kesannya sambung, kataan dapat mengekalkan persefahaman dan kesepaduan antara kaum, ataupun kesannya dapat mewujudkan perpaduan kaum. Titik. Dan kesimpulannya
K yang last ni, ya, K yang last ni. Okey. Kesimpulannya, jika kita sentiasa bersatu padu, masyarakat akan menjadi kuat. Ini dalam bentuk rumusan. Kalau nak bentuk cadangan, kesimpulannya kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap saling hormat menghormati agar perpaduan dapat diwujudkan ataupun supaya masyarakat menjadi kuat ke. Kait ambil balik ni kekuatan ni, ya. Okey, ini dalam bentuk jadual. Kamu buat macam ni, berpandulah, berpandukan jadual, dan kamu kena salin balik, macam saya kata tadi, buat dalam bentuk perenggan. Okey, kita tengok tapak. Kita isi balik tadi jawapan tadi ke dalam tapak air cokek tadi. Okey, baik. Isi dia apa dia? Menghormati adat dan budaya kaum lain, kan? Menghormati adat dan budaya kaum lain. Seterusnya lah. Contohnya, memenuhi jemputan mereka. Ataupun kalau tak nak contoh, seperti pun boleh, seperti pun boleh. Okey, seperti pun boleh. Okey, memenuhi jemputan mereka, ya, jemputan apa dalam majlis apa-apalah, ya. Okey, baik. Kemudian kesannya dapat apa tadi? Mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat. Okey, di kalangan ataupun dalam kalangan masyarakat majmuk. Nak letak majmuk pun boleh. Okey. Kesimpulannya, kita hendaklah, dia bagi dah, kita hendaklah sentiasa mengamalkan perpaduan ataupun bersatu padu agar masyarakat menjadi kuat. Bersatu padu agar masyarakat menjadi kuat. Apa-apalah yang sesuai, yang kamu boleh jadikan sebagai kesimpulan. Okay, sini dapat 1 markah isi, 1 markah huraian ringkas, 1 markah huraian lengkap, dan 1 markah kesimpulan. Jadi 4 per 4. Boleh nampak? Ini tapak air cokek. Okay. Seterusnya iaitu kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga iaitu kabus. Apa pula kabus ni? Okey, baik. Kabus adalah penggunaan kata hubung, kata hubung. Kata hubung apa tu? Okey. K untuk kerana, A untuk agar, B untuk bagi, U untuk dan S untuk supaya. Okey, kabus. Jadi kamu boleh pilih di kalangan perkataan kabus ni untuk membuat huraian. Okey, kita tengok contoh soalan. Apa soalannya? Baik, rakan anda sering membuang sampah merata-rata. Okey, dengan anggapan ianya tidak akan memberi kesan yang besar kepada alam sekitar. Mana sikap kawan kamulah. Okey, soalannya, terangkan tindakan yang boleh anda lakukan untuk menangani sikap tersebut. 4 markah, tengok 4 markah sebelah tu. Okey, baik. Apa cadangan ataupun tindakan yang kamu boleh buat? Ya. Ramai yang menjawab nasihat. Tapi kita tengok contoh di sini, apakah jawapan yang diberikan. Baik, di sini kita tengok jadual yang telah disertakan di sini. Macam yang awal-awal sudah terang tadi, berpandukan jadual. Okey. Baik, jadi keperluan jawapan mesti ada isi, ada huraian lengkap dan kesimpulan. Baik, contoh jawapan di sini yang menggunakan kaedah kabus. Ya, diguna kaedah kabus. Okey.
iaitu isi dia ialah mengajaknya menghadiri pameran. Mengajak, dia kena ada imbuhan me sebab tindakan ataupun cara, ya. Okey. Mengajaknya menghadiri pameran alam sekitar. Okey, ini isi. Kemudian dia ambil kabus di sini. Dia ambil perkataan apa? Dia ambil apa? Dia ambil A. Okey. Agar dia dapat menyaksikan sendiri gambar-gambar alam yang teruk tercemar. Okey. Kemudian untuk huraian lengkap, ini bagi huraian ringkas. Untuk huraian lengkap dia ambil kerana. Kerana menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah. Okey. Baik. Kemudian kesimpulan, ya. Kesimpulannya dia mula dengan oleh itu. Boleh juga. Kalau nak mula dengan kesimpulannya pun boleh juga. Okey. Oleh itu kesedaran untuk menjaga alam sekitar perlu dipupuk sejak kecil agar bumi dapat dipelihara dari kerosakan dan pencemaran. Okey. So dapatlah dia markah isi, markah huraian, dan markah huraian lengkap dan markah kesimpulan. Baik. Dan ingat apa yang Ustaz pesan, jawab dalam bentuk perenggan. Yang ni jadual ni hanya diconteng di dalam apa? Kertas contengan. Okey? Baik. Okey, seterusnya kita lihat tapak pula. Tapak kebat kabus, ya. Okey, tapak kebat kabus. Baik, dia letak macam tu. Kita cuba jawab sama-sama. Okey. Bila lihat balik kepada soalan tadi, ya, untuk apa tindakan kita terhadap kawan kita yang sering membuang sampah di merata-rata tu. Okey, kamu pilih, kebanyakan calon menjawab menasihatinya. Betul? Ini yang paling mudah kan? Baik, pastikan kamu letak imbuhan me, ya. Saya pesan lagi kerana ini menunjukkan cara. Okey. Okey, menasihatinya agar tidak melakukan perbuatan yang boleh, tidak melakukan tadi dia buang sampah kan, kita tukar, kita jangan tulis membuang sampah tu, jangan ambil balik, ya. Menasihatinya agar tidak melakukan pencemaran, sama lah tu kan, cuma kita tukar perkataan. Kerana ia boleh merosakkan, ini kesan kan, ia boleh merosakkan keindahan dan kebersihan. Kalau nak letaklah alam, keindahan alam. Okey, titik. Oleh itu ataupun kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa memelihara dan memelihara alam agar kita dapat hidup dengan selesa. Okey, boleh tak macam tu? Ada tak dapat 4 markah? Okey, baik kita tengok. Menasihatinya dapat 1 markah sebab isi, okey. Kemudian dia guna konsep kabus ni, dia ambil agar. Okey, agar tidak melakukan pencemaran, 1 markah. Kerana dia ambil K di sini, kerana ia boleh merosakkan keindahan alam. Ini menunjukkan kesan. Dapat 1 markah, huraian lengkap. Oleh itu, tutup. Kita hendaklah sentiasa memelihara dan memelihara alam. Kaitkan dengan alam lah. Agar kita dapat hidup dengan selesa. 1 markah lagi, so 4/4. So macam mana? Boleh? Mudah kan? Jadi apabila kamu faham step-stepnya, insya-Allah kamu mudah untuk menjawab soalan kebat. Ya. Okey, baik. Ini apa yang telah kita tunjukkan tadi. Ini tapak-tapaknya, iaitu tapak KKS, tapak air coket, tapak kabus, dan Ustazah harap kamu ingat
tips-tips yang diberikan ini dan menjadikan jawapan kebat kamu sebagai jawapan yang terpandu. Jadi sekian dulu daripada Ustazah. Selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.